Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, dan yang paling besar kurniaan Allah adalah Dia anugerahkan kepada kita hidup yang sebelum ini kita belum lagi disebut apa-apa. Maka hidup ini bukanlah kepunyaan kita, tetapi hidup ini adalah menunjukkan Allah yang Maha Hidup, untuk nak menunjuk Dia mengesakan dirinya sendiri. Kalau kita faham benar-benar, barulah kita akan dapat menghadapi kehidupan dunia ini dalam keadaan di sisi Allah. Tapi sekiranya kita tidak faham bahawa konsep ataupun erti hidup yang sebenar, apa erti hidup yang diberikan oleh Allah, ertinya tadi adalah untuk menunjukkan Dia aja, untuk asyhadu alla ilaha illallah, untuk kita menyaksikan, untuk kita menyaksikan, mengakui bahawasanya sebelum kita menyebut kalimah syahadah itu, sebelum kita nak syahadahkan kalimah itu, kita dah memahami bahawasa yang mengucapkan tadi kalimah itu tidak lain adalah dirinya juga menyaksikan dirinya. Dirinya juga yang mengesakan diri. Itu maknanya yang katakan aku bersaksi tiada lainlah melainkan, maknanya aku tu Dia sendiri yang mengatakan dianya yang esa ada tu. Itu yang harus kita fahami. Tetapi kita kebanyakan, kita rasa kita yang mengakui, itu ada wujud dua. Itu menunjukkan masih lagi belum sampai. Masih lagi kita rasa kita yang menyaksikan Dia yang ada. Padahal aku bersaksi, asyhadu, bersaksi, itu bukan kita. Maknanya dialah yang menyaksikan diri. Tidak ada dua. Dia menyaksikan diri Dia. Itu kita lari sikit ya tajuk dia. Kita mengatakan tak ada aku mana. Aku tu dah tukar. Aku tu bukan. Kita ni tidak wujudnya, apa hidup kita ni tidak ada. Yang ada hidup la hayun. Kalau kita faham duduk di situ, la hayun, kita ni tidak ada hidup. Habis ni hidup, itu nunjuk Dia yang hidup. La muridun, tak ada kehendak, tapi kau ni makan yang ada, itu menunjukkan kehendak Dia suruh berkehendak, nak ni, nak tu. Jadi tukarkan cepat. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, la ilaha illallah tu kalau kita tak faham, kita tak tahu apa benda nak ngala ke mana, makrifat kita ke mana. Tapi bila kita belajar, dikupaskan la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la basirun, la mutakallimun, lahul mawjud. Tak ada hidup pun melainkan hidup Allah. Kita nak kena pakai dalam kehidupan kita ni. Kita tak pernah ada hidup. Kalau kita ingat kita hidup, Allah tu, jadi kita dah menutupi bahawa yang hidup sebenarnya Allah. Kita tidak tak ada. Jadi konsep yang dibawa oleh Rasulullah ini turun pada sahabat-sahabat, pada wali Allah, sampai ke kita dah ditumpul dah, maknanya dah di ilmu ni dah maknanya ibarat dia macam dah tak
tak diperasa penting. Padahal ni paling penting sekali. Rasulullah ajar sahabat-sahabat. Jangan dia merasa diri tu asyhadu alla ilaha illallah tu tak perlu ada diri. Rasulullah kalau mengajar, maknanya dia cerita aja, tak, memanglah sahabat tengok Rasulullah tu tak ada. Betul-betul. Ya. Jadi bila Rasulullah cakap sekali, ya, sahabat tu tak yakin. Kita ni beribu kali dengar ni guru ni kan, tapi sang guru tu masih lagi berkehendak banyak sangat kehendak-kehendak yang lari daripada tajuk. Maknanya dia hanya boleh menceritakan tapi memegang tu. Tapi Rasulullah dia pegang, dan bila sahabat tengok pegang. Jadi kita nak menyontohi orang yang dah pegang, maknanya mengamaliahkan dalam kehidupan, tak ada diri dia. Susah ni jam kita nak jumpa orang dia. Solat masih usolli lagi, buat puasa pun masih nak lafaz niat lagi. Masih ada lagi sifat-sifat was-was. Padahal kadang dengan Allah, dengan dia, mana ada was-was dah. Nak ke kita usolli lagi? Aduknya kan orang yang berusolli tu lafaz niat tu, mana orang tu dia was-was. Dia seperti orang gila nak menyebut-jembut lagi. Tu. Sebenarnya jalan terus jelah. Anda tahu tu semua dia. Tu. Jadi ini maknanya bukan kita nak ceritakan ketinggian ke yang lain-lain rendah, bukan. Ini masalah pokok utamanya. Asas yang paling utama. Macam sekarang kita kata kita tidur, Allah kata aku jadikan tidur kamu, maknanya aku jadikan siang dan malam, dan aku jadikan itu untuk siang dan malam untuk kamu tidur, untuk berehat, kan? Jadi Allah tu punya bahasa, Allah tu dia terlalu bukan senang orang nak membacanya. Tidur je kita nampak lah. Tidur pun apa Allah maksudkan ni? Kita tak payah kaji lah. Tidur je lah, kan? Bangun siang, bangun lah. Tapi Allah Ta'ala kata bagi orang yang pemikiran dia bagus, itu orang dia akan tahu apa makna siang dan malam, tidur dan juga jaga. Itu ada kurniaanku, kata Allah. Kalau kita tak mengaji, kita kata lah tidur biasa lah, tidur lah. Dia bangun lah. Tapi bagi orang yang para nabi, para rasul, dia lain tafsiran dia tu. Dia tahu tafsiran Allah tadi. Itu Rasulullah SAW bagi tahu manusia ni semuanya tidur. Kebanyakannya tidur. Nanti bila dia mati baru dia bangun. Tak? Kita tadi nak tidur tadi. Macam ni kita rasa kita bangun. Kan? Kita mimpi. Itu bagi kita tidur mimpi. Kan? Allah Ta'ala kata. Jadi siang dan malam. Jadi kalau tadi Nabi kata, kalau kebanyakan manusia ni bila dia tak kenal diri, tak kenal Allah, dia rasakan tadi dunia ni, orang yang dunia yang tak kenal diri, tak kenal Allah ni, dia tidur. Bila dia nanti mati, baru dia bangun. Itu orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Tapi bila orang yang kenal diri, kenal Allah, dia bijak. Dia dah rasakan bahawasanya siang dan malam, hidup dan mati bagi dia sama. Sebab dia dah kenal, dia dah duduk kat situ. Dia tidur. Orang yang dah kenal diri, kenal Allah, dia tidur, dia bermimpi, dia mentafsirkan mimpinya itu tepat. Ada tanda-tanda kurniaan Allah di situ. Tapi bagi orang yang tidur yang tadi, orang yang tak kenal diri, kenal Allah, dia tak dapat nak nafsirkan apa mimpi dia. Jadi bagi orang yang kenal diri, kenal Allah, baginya adalah dia tidur dan juga tidak tidur, baginya sama. Sebab
Dia dah terbiasa dengan Allah. Tidur pun dia dengan Allah, bangun pun dia dengan Allah. Dia sentiasa merasakan yang ada hanya Allah. Dia tidak merasa ada diri dia. Jadi sama. Jadi kalau dia tidur, kita ada macam-macam, ada duit 1,000, ada kan. Bila tidur ada bawa. Atau Allah tak ada kata itulah kurniaan. Bila kita tidur, kita tak bawa apa yang ada kat dunia. Tu Allah suruh fikir. Aku jadi siang dan malam. Aku jadikan tidur kamu dan jaga kamu. Itu untuk orang yang berfikir. Ada kurniaan aku di situ. Jadi kita tengok. Apanya yang kita bawa. Kalau kat dunia ni kita kumpul sana kumpul. Bila tidur ada bawa. Tapi kita tak banyak yang tak berfikir ke situ. Tapi beruntunglah orang yang berfikir. Masa dia tidur, dia nak bawa apa? Kita nak bawa nur dia lah. Tapi bila kat dunia lagi kau dah kumpul macam-macam, nur dia kau tak cari, kau tak sucikan diri kau, nanti bila kau tidur, kau tak dapat bawa nur tu tadi. Nur tu nak menyuluh kau waktu dalam mimpi tadi. Tu. Ya? Jadi kat dunia lagi kau tak dapat bawa nur tu, bila tidur pun nanti kau tak dapat bawa. Itu pasal harus kenal. Bila kenal kita tak ada, yang ada dia nur dia. Di situlah yang akan bawa kita, yahdillahu li nurihi ma yasha. Jadi bila orang dah sampai pada darjat tu, maka dia sama saja siang dan malam, dunia dan akhirat baginya sama. Beruntunglah sebab dia dah dapat melihat dia dah dengan Allah, tak ada diri dia. Dia hidup macam ni pun dia sentiasa dengan Allah. Bila mimpi pun sentiasa ke tempat yang masuk ke tempat benar. Tu. At-ayl ni mudakhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultana nasira. Isra. Ya Allah, Allah ajar masukkan aku ke tempat yang benar dan keluarkan aku tempat yang benar dan adakan di sisiku pertolongan sultan di sisi. Maknanya ke mana kita masuk ke mimpi ke keluar akhirat ke mana alam pun tetap kita di tempat nak dimasukkan tempat dengan Allah tak mau ada rasa diri kita. Jadi jadikan dunia ini untuk kita dapat menyeberang ke akhir. Jangan dah mati pun nak pergi ke akhirat. Maknanya di dunia lagi kita jadikan kita dah menyeberang ke akhirat. Faham tak? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Allah Ta'ala kata. Akhirat tu lebih baik daripada sekarang. Jadi kita jadikan dunia ni sebagai akhirat. Apa tu akhirat? Kita sentiasa rasakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan diceritakan tempoh hari, maknanya kita buat bulatan, dalam kita letak syurga, neraka, bumi, apa lauh mahfuz, semua kita letak dalam tu. Sekian alam tadi yang tadi. Kan? Jadi kitanya tadi kena duduk luar. Duduk kat siapa tadi? Azali abadi. Ahadun ahad. Laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh disumpahkan kita duduk situ. Tak ada kita. Jadi baru kita akan nampak itu semua Rabbil Alamin tu adalah kepunyaan hak Allah. Dia yang menyusun semua. Baik ke buruk ke apa semua dalam tu kita dah nak. Syurga ke neraka semua dalam tu. Jadi tempat kita irji'i ila rabbiki. Selamat. Itulah tempat yang maknanya orang tu di dunia lagi dia mendapat nur kenderaan Allah untuk sampai. Allah dah utuskan nur dia untuk sampai mi'raj kepada Allah, tenggelam, dan bila tenggelam baru dia nampak semua Rabbil sekian alam ni tadi semua di bawah kekuasaan Allah. Semua di bawah Allah Ta'ala. Apa saja pun. Syurga, neraka semua kita nampak dalam tu. Tu ya. Itu cara untuk kita memahami kenal diri, kenal Allah tu. Itu cara dia. Kalau bagi orang yang tak pernah dengar cerita ni akan faham juga pasal terlalu dah ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah tu luas. Jadi kita nampak macam kalau kita tak belajar kita rasa kita duduk kat dunia. Nanti kita mimpi kita ada alam
alam mimpi. Kan? Lepas tu hidup balik. Lepas tu mati betul-betul nanti kita ada permulaan barzah. Pemisah antara dunia dan alam, permulaan alam akhirat tu barzah namanya. Pisah. Kan? Masa tidur pisah juga, tapi kita tak perasan. Dia bawa mimpi ke mana-mana kan? Itu pisah juga. Tapi kita tak mau ambil pelajaran. Di situ kita kena takbir dan juga tafsir mimpi kita. Itu tepat semua. Tapi kita tak ambil indah, rugilah kita. Tapi kalau yang buntung, dia dalam mimpi pun dia boleh olah. Dalam mimpi pun dia rasa tak ada diri dia. Mana pun dia tempatkan, masuk keluar ke tempat mana pun, tetap dia rasa ada hanya Allah. Jadi dia duduk duduk kat dunia, tapi dia dalam diri dia hanya yang ada adalah abadi Allah. Dalam diri dia memandang keabadian, iaitu esa Allah. Dalam batin dia tu, dia ingat hanya keabadian, dia tak ada. Dan mata dia melihat ke dunia ni, semua dia nampak adalah perbuatan-perbuatan Allah. Dia tak nampak lain dah. Dia buruk ke baik ke apa dia nampak, semua dia nampak Allah dahulu. Fa nama tuwallu fasama wajibah. Dia tak nampak lain dah. Kita yang jadi masalahnya gitu. Nampak lagi baik, nampak lagi ini tak baik. Jadi itu yang jadi berbalah tu. Bila berbalah, kita akan lalai kepada Allah. Hidup kita dengan memprotes. Bukan makna kita tak ada hak untuk merubah sesuatu yang Allah telah tetapkan. Tapi bila kita dah dengan Allah, bila dia suruh kita, baru kita perbuat. Jadi Rasulullah SAW, aku berbuat tu atas wahyu dan, tapi kita tak duduk kat situ, kita duduk kat kitab ni. Sedangkan kitab-kitab tu hanya untuk merujuk untuk sementara. Tapi rujukkan fatwa yang tepatnya bila kita dengan Allah untuk diri kita. Tapi untuk masyarakat keliling, kita kena minta yang lain pada Allah untuk dia pecahkan. Bahawa dia dalam kitab, bahawa dia dalam sini. Tapi belum tentu tepat. Tapi bagi orang yang ahli Allah, kena dikenal Allah, dia tepat. Dia turun tu kat kitab dia tadi, itu tidak ada bengkok. Anzala ala abdihil kitabah walam yajalau. Tak ada dia was-was, tak ada bengkok. Nabi dia confident, dia dilobangkan perahu tu. Perahu elok-elok tu dilobangkan. Kan? Ambil tanah, sampai tangan dekat bawah, tanah liat ditampal. Jadi buruk dia punya perahu dia. Ya. Yakin dia betul masa dia buat tu. Kalau kita kan, buat apa perahu elok-elok aku nak lobangkan. Kalau kita masih lagi berbalah. Kalau Nabi dia tidak berbalah. Apa yang Allah Ta'ala semua dia ambil kira semua. Tanpa satu pun dia tak ikut. Dia ikut apa betul orang. Apa yang datang, lintasan warid yang datang pada dia, semua tu cepat nak dilaksanakan. Ya, spontan dia naik perahu, tiba-tiba lah kata lobangkan. Dia terus, dia tak ada nak cakap Musa, kejap lagi aku lobangkan, tak. Dia terus confident, yakin dia lobang. Lanun tadi jalan dia tengok. Ya. Kenapa engkau perahu elok-elok kau ni? Kau nampak lanun lalu tadi? Dia akan ambil perahu dengan orang yang elok, dengan orang-orang yang kita nanti ambil. Jadi Allah Ta'ala kata cepat lubangkan, burukkan dia, nanti dia tengok tak ada selera, kita pun lepas sekali. Nabi Musa tak sampai ke situ. Ya. Nabi dia sampai. Sebab dia hidup di sisi Allah. Kehidupan tu di sisi Allah. Musa kedudukan Musa tu kata kaliman, berkata-kata dengan Allah, masih berhijab lagi. Ini dia punya keyakinan, ilmu di sisi Allah tu semua tepat daripada Allah langsung. Allah kata bunuh lah. Kata pancung lah. Tapi kita tak sampai makam tu ya. Jangan pura-pura. Jadi ambil dan ikut apa kemampuan sekarang yang Allah bagi kita. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi apa yang Allah Ta'ala bagi tu, itulah cukup terbaik. Jangan tinggi. Bukan tak boleh minta tinggi. Jangan. Kita harus duduk pada takuk yang Allah Ta'ala tetapkan. Itu yang terbaik.
Yang paling mustahaknya tadi bukan tinggi rendah. Paling mustahaknya kita sentiasa kebersamaan, maknanya tidak ada lagi rasa diri. Dialah bersama dengan diri. Satu bukan dua. Dia. Di situ kita nak dudukkan. Baru kita boleh faham. Kalau tidak nanti kita lagi celaru lagi. Ada kita lagi ni, ada orang ni lagi, ada orang ketiga ni, ada macam-macam. Macam saya cakap lah, hidup ni tadi kepunyaan Allah. Kita tak disebut apa-apa. Al-ata 'alal insanu khinun minad dahri lam yakun syai'an masku. Belum disebut apa-apa kita ni. Tak ada pun. Tak pernah wujud ada kita. Kan? Tapi bila Allah ciptakan roh, dia masukkan, kita dah mula lah bersin Nabi Adam. Alhamdulillah. Nabi Adam tu faham yang sebut Alhamdulillah tu Allah. Nabi Adam tu faham. Sampai ke kita rasa kita yang puji Allah Ta'ala. Salah tak? Allah. Sebab kita tak ada apa benda. 100% semuanya hak Allah. Bukan ada 0.001% ada pada kita. Tak ada. Itu kita angan-angan lah gitu. Satu abuk pun tak ada. Orang nak duduk di situ tadi. Baru datang ilmu makrifat, ilmu apa semua datang nanti. Sebab kau dah pegang pada satu tu. Sebab mereka ni ilmu makrifat dia tak sampai pada Allah lagi. Dia hanya dapat memandang. Tapi kau dah tenggelam, tak ada dah. Jadi kau nampaklah makrifat dia datang pula. Kau dapat ilmu yang gaib-gaib, ilmu yang tinggi-tinggi semua datang kat kau. Sebab mereka sendiri tak dapat tenggelam dengan Allah. Kau dapat tenggelam, kau akan nampak tu semua Allah Ta'ala punya ilmu. Itu tadi. Itu nama dia ru'ya bil haq. Itu makam selepas makrifat, waqfah. Waqfah ni maknanya dia duduk dengan Allah. Maknanya dia tak boleh buat apa-apa. Dia diam. Ru'ya bil haq ni dia bertindak atas kehendak Allah. Dia dah pun buat. Rasulullah SAW, dia dah memberi rahmatan lil alamin. Kerja dia tu je lah. Mentajalikan sifat rahman Allah tu. Rahmatan lil alam. Dia kerja tu paling tinggi, tak ada lagi dah. Itulah makam ru'ya bil haq. Kalau waqfah tu pun dah hebat dah. Waqfah tu mana dia dah lebur, tenggelam dah. Tapi dia diam. Tapi boleh dia masuk lagi satu makam, Allah lebur lagi. Tak ada dah, betul-betul tak ada. Maknanya dia dah makam, dia dah bukan aku dah. Omar Romaitah is Romaitah. Semua dia bertindak tu 24 jam, berpuluh tahun, dia tak ada rasa diri dia dah. Apa yang datang semua. Af'al, apa asma, apa ni sifat, semua dia tak ada rasa nama dia langsung. Tak ada rasa ada sifat dia langsung. Dia dah Allah Ta'ala tukarkan, dia panggil ru'ya bil. Sebab ru'ya tu maknanya Allah tu sendiri mengistiharkan. Tadi waqfah tu kau dah tenggelam, duduk diam dia. Ru'ya bil haq ni istiharkan kau nikmati wa amma bi ni'mati rabbika fahal. Kau dah duduk dengan Tuhan dia, maknanya kau kerja kau sampaikan apa yang disuruh disampaikan. Nikmat dia, ya Allah, tak boleh nak cakap. Disuruh sampai yang apa? Yang maknanya kalau Nabi Hidir itu luar biasa lah. Luar biasa. Kita nampak pandangan kita macam tak kena. Tapi kalau dah dia kena ke tak kena, kau tak boleh bangkang. Sebab kekuasaan di tangan Allah. Dia nak suruh pancung budak ke, nak suruh lubangkan perahu ke, dia nak pergi satu kampung orang tak layan dia, tembok tu jatuh, dia naikkan boleh minta upah, dia tak minta upah. Dia dah tak ada lagi dah istilah baik buruk dah. Dia dah istilah dia maknanya dia duduk tetap dengan Allah. Apa yang Allah itu dia memerhatikan ru'ya bil haq tu je. Apa yang datang daripada Allah tadi. Hak daripada Allah. Ya. Dia tak ada pandang ke belakang lagi, tak ada. Dia tak ada minta nasihat daripada orang ni, nasihat ni, tak ada. Dia dengan Allah tu dia tak perlu lagi. Dengan diri dia pun dia tak nak berbalah lagi. Dia datang terus je.
Kalau kita berbalah lagi kan, memang salah lah. Sudah salah. Maknanya kita berkendak lagi kepada kepuji. Ya. Kita bercakap padahal dia suruh cakap tu jangan ada memikirkan apa-apa. Kita memikirkan ni satu ni, dia rosak. Kita pergi kepada hawa nafsu syahwat. Tapi kalau dia datang tu, kita alakan kenal diri, kenal Allah, dia pergi ke takwaan manis. Dia yang sendiri yang ngolahkan terperinci kita punya. Tadi macam mimpi tidur tadi saya kata. Kalau kita tidur, mimpi ni ke mana? Kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita ingat tidur kita betul lah, tak betul. Sebab kita tak meletakkan dia yang mengatur di langit dan di bumi, siang dan malam. Hidup dan mati kita, maknanya kita hidup macam ni di dunia, mati kita tidur tadi pun dia yang juga urus, lepas tu dihidupkan balik. Itu terdapat pengajaran bagi orang yang mau memahami kita. Tidur dia pun dah nikmat besar Allah bagi. Tapi tidur kita rasa kita yang tidur sendiri, itu yang jadi masalah. Cuba kita tidur dalam kesucian. Apa tidur dalam kesucian tu? Kita menyerahkan, denganmu ya Allah aku hidup, dan denganmu ya Allah aku mati. Maknanya kita hidup ke mati ke, kita nak dengan Allah. Tak ada rasa kedirian kita. Itu yang dikatakan tadi. Kalau kita latih tidur aja, kita dah dapat. Sebab tidur kita tadi, kita tak membawa apa. Mana ada boleh bawa kereta? Boleh ke tidur mimpi boleh bawa kereta? Itu hanya satu yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kebesaran Allah. Kau tidur je kau tak boleh bawa. Apa yang kau nak bawa dalam tidur? Tak apa. Tapi yang jelas yang kau bawa tak lain sifatullah tu tadi. Hayyun, alimun, qadirun, yang diulang-ulang. Hidup kau, kau punya ilmu yang Allah bagi, semua dia punya. Semua dia. Tak ada satu pun ada hak milik kamu. Begitu juga bila kita dah nanti bangun tidur. Ya Allah, aku tahu bahawasanya dalam tidur tu betul. Dalam tidur tu tadi, maknanya dialah yang hidup. Betul? Kita tak boleh buat apa dalam mimpi, betul? Bawa kereta pun tak boleh apa. Tapi bila kita jaga daripada tidur, kita kena dudukkan di situ. Dalam keadaan kita tidak. Seperti mana kita tadi. La hayyun la alimun tidur tadi. Baru kita nampak. Bila kita tidur, baru kita tahu kita ni tak ada apa-apa. Yang ada semuanya. Hayat hidup dia, semuanya. Pendengaran dia, perkataan dia. Ya. Dan bila kita bangun tidur, kita pakai itu juga. Pakaikan pakaian tiada itu juga. Tapi kita lupa bila tak belajar benda ni. Mimpi kita anggap macam tak betul. Bila kita jaga, kita kata ini yang akan diperhitungkan dalam. Padahal yang dalam mimpi itu tadi, itulah kehidupan kita yang sebenar. Maka itu Rasulullah kata, sabda, manusia ni bila dia mati, baru dia tahu dia tu dihidupkan. Kebanyakan gitu. Tapi bila dia tahu, kenal diri, kenal Allah, masa hidup dia lagi dia tidak ada merasa hidup yang hidup hanya Allah, maka barulah dikatakan orang ini beruntung. Sebab di dunia lagi dia tidak tuli, tidak bisu, tidak buta. Dikenal bahawa dia tu tak pernah ada. Yang ada hanya hidup Allah, yang ada pendengaran Allah, yang ada penglihatan Allah, yang ada ilmu Allah, yang ada kehendak Allah, yang ada yang mawujud, yang hidup hanya Allahul mawujud. Tak ada semua yang wujud melainkan illallah. Itu dipraktiskan. Itu diamaliakan dalam kehidupan. Sampai kita bersungguh-sungguh takut merasa ada di diri. Itu yang dia kata waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ada dua kenikmatan Allah bagi di dunia dan dengan Allah, iaitu orang yang benar-benar takut kepada Allah. Apa dia takut tadi? Dia takut ada rasa diri dia.
Waliman khafa maqama rabbih jannat. Jadi di dunia lagi dia dapat merasakan keasyikan dengan Allah. Sebab bila dia rasa tak mau, takut nak rasa ada diri dia. Nak rasa ada diri dia takut. Ya Allah, menangis dia. Ya Allah, ni aku nak rasa ada dia. Sebab apa? Aku dah mula nampak buruk orang. Ya Allah, aku dah rasa aku ni betul pula. Allah tolong. Dia dah takut pada Allah. Ada nak kedirian dia nak ada. Tanda je dia akan nampak baik buruk lagi. Dia nampak tinggi rendah lagi. Dia nampak menang kalah lagi dalam kehidupan. Berlawan, benda yang berlawan ni tadi, dia nak duduk antara satu tu. Dan dia tak nak, kalau yang tak elok dia tak nak. Mana itulah dikatakan tadi ada kediri. Kalau dia tak ada kedirian, dia tak peduli lah baik benar ke apa dia. Apa yang Allah Ta'ala suruh, nak dia suruh buat baik, dia buat. Kalau tak baik pun tetap baik juga. Sebab apa? Allah yang suruh. Sifat dia lain. Kalau orang tak betul-betul faham, nanti dia salahkan saya. Dia kata, takkan yang buruk pun daripada Allah. Engkau ni ada kehendak ke tak ada kehendak? Kau tak pernah ada kehendak. Jadi janganlah engkau memikirkan bila dah terjadi baik tu, engkau rasa engkau yang berkehendak baik tu. Tak lain yang berkehendak baik tu Allah. Begitu juga yang tak baik tadi. Dia nak nguji engkau keluar ke tak keluar daripada Allah. Engkau pun bila dia suruh buat salah, Allah yang suruh, engkau tak boleh terima. Mana engkau dah keluar daripada Allah Ta'ala. Engkau memprotes qada dan qadar. Kau nak qada baik, qadar tak baik, engkau mana boleh. Kita tak ada pilihan. Allah hanya suruh duduk dengan dia tu je. Lepas tu macam mana yang Allah tunjukkan skrip yang Allah nak apa, kita buat je. Tanpa menyangka kalau baik tu kita yang buat baik, dan kalau kita jadi buruk, kita tak menyangka itu perbuatan kita. Sebab apa? Itu hanya dia nak melaksanakan dia punya skrip. Tapi kalau orang tak duduk dengan Allah, dia tak boleh buat gitu. Dia tetap akan cari, dia kata seolah-olah dia akan cari jalan, dia nak buat baik, tak baik. Mana boleh macam tu? Jadi setiap diri kita pasti akan berbuat salah dan pasti buat benar, tapi jangan kita petikaikan. Itu semua Allah Ta'ala punya kehendak. Tapi kalau buat tak baik nanti kita kata Allah yang bukan. Maksud saya bila kita buat tak baik, kita diberi kesadaran menyebabkan kita tak nak buat lagi. Maknanya itulah kesadaran tu tadi yang nak dinilai. Dia dah tetapkan. Jadi kita kesadaran lah tak nak. Itulah daripada Allah semua. Bukan maknanya kalau kita buat tak elok tadi, kita kata, ini bukan Allah, akulah. Bukan. Dan kita kata, aku buat tak elok ni Allah yang suruh ni. Janganlah macam tu. Bukan maksudnya gitu. Maksud saya tu bila kau dengan Allah, pasti dia akan buat yang kehendak-kehendak Allah tu yang paling terbaik. Sebab kita tahu itu bukan perbuatan pasti baik. Tapi bila kita berbuat tu tadi, berbuat baik, ada kehendak kita. Kita rasa itu kehendak kita. Itu yang tak baik. Walaupun kita buat benda baik. Sebab kita tak kenal dia. Kita tak kenal dia, kita sangka kita yang berbuat baik. Padahal skrip tu dia yang bagi untuk buat baik. Dia tak pernah rasa tak. Tutup sekejap. Jadi, kita mengosongkan betul-betul kan. Kosongkan betul-betul. Maknanya kita isikan 100% hidup kita ni hanya hidup Allah. Maknanya tanpa lagi kita mengakui ada kita lagi. Kita dah peringkat memegang. Bukan menyebut dah. Dia nak pindah tu maka menyebut kepada majid, maka daripada menyebut kepada memegang ni, memegang bukan senang. Menyebut semua orang boleh sebut la ilaha illallah, la ilaha. Memegang tu maknanya orang tu dah faham. Jadi pagi faham oleh Allah, dia tak nak lagi ada diri sesuai dengan la ilaha illallah tadi. Dia memegang dah maknanya dia dah tak pernah ada rasa diri dia ada.
Mat kilau tu. Dia meninggal tu tadi. Bila dia istiharkan nama dia tu tadi, barulah dia wafat. Tapi kalau selagi dia tak istiharkan nama dia, dia terus pegang Allah je, dia tak akan mati-mati. Nabi Khidir tu begitu. Dia gitu. Dia memegang ayatullah tadi. Dia pegang ayatullah tadi. Tak akan mati-mati. Tu kan? Tu. Hingga kan tepat nanti waktunya Allah Taala kata mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, baru dia Allah suruh istiharkan nama dia. Pengakuan dia. Jadi kitanya gitu. Bila orang-orang yang betul sampai kepada makam usul, sampai kepada Allah, dia akan gitu. Mati dia betul-betul mati tu tadi, mati yang betul-betul Allah yang matikan. Kullu nafsin za'iqatul, setiap yang bernyawa pasti itu. Jadi dia tenggelam dalam kalau kita menyebut kullu nafsin za'iqatul, kita nampak macam orang ni akan mati sedia. Tapi bila orang yang ni tadi yang kenal diri, kenal Allah, kullu nafsin za'iqatul, dia tu dah memang tak ada. Dia dah memegang, maknanya dia tu tak ada, yang ada hanya Allah. Jadi apanya yang nak ditakuti dengan mati tu tadi? Sebab dia dah duduk dengan yang Maha dan dia tak pernah ada rasa hidup. Jadi hadirnya tadi, Khidir tu tadi, yang hidup segar Allah je. Lepas tu makam-makam para Nabi ni, dia pakar lah. Memang dia pakar PhD bagian meleburkan diri dia dengan Allah. Oh, itu Nabi-Nabi, wali-wali Allah memang. Hingga kadang 20 tahun, 30 tahun dia tak ingat lagi nama dia. Orang sebut nama dia, dia tahu, tapi dia tak rasa ada diri dia tadi. Tak pentingnya diri aku. Yang pentingnya dalam hidup. Dia pegang tu. Pentingnya tu pentingnya tadi mentajalikan. Bukan aku bukan menyebutkan nama aku, bukan kita keakuan diriku, tak. Semua hidup dia tu keakuan aku saksi betul engkau aja yang ada. Aku pun tak ada. Semua saksi-saksi menunjukkan engkau lah bersaksikan pada diri engkau sendiri. Jadi sentiasa tidak pernah membelakang. Sentiasa dia menyaksikan diri dia yang nyata di sekalian alam ni. Tak ada yang dia nampak yang lebih nyata lagi. Tak ada. Makhluk ni semua kosong je. Itu ada satu orang soal saya, dia kata, kalau kata Nur Muhammad ni pertama Allah jadikan, duduk tempat di mana dia kata? Bergoyak dengan hamba. Kalau betul-betul Pak demo ni faham, atau ayah ni orang Kelantan dia soal. Demo ni betul-betul faham, ceritakan. Pertama tu Allah jadikan Nur Muhammad tu duduk lagu mana? Dia kata. Saya cakap gini lah. Saya ceritakan, saya kupaskan. Siapa yang dapat menerima tu alhamdulillah. Dia tak duduk mana-mana pun. Dia tidak duduk kat dunia, dia tak duduk kat alam mana-mana pun. Nur Muhammad tu. Maknanya buatlah sekalian alam macam ni. Buatlah sekian alam gini. Sekian alam buat macam ni. Dalam tu sekian alam. Jadi Nur Muhammad tu tadi yang berkeliling di dalam sekian alam. Lauh Mahfuz, apa ni. Dan Allah jadi yang pertama tu adalah Nur Muhammad. Kelian alam. Bila tu baru terjadilah. Daripada Nur Muhammad tu terjadi, disuluh jadi Lauh Mahfuz, jadi syurga. Kau nak letak duduk kat mana? Itulah. Itu kalau tak buat dia punya skill dia tu, kamu takkan boleh tahu dia duduk kat mana. Sebab dia meliputi atas segala sesuatu. Rahmatan lil dia memberi rahmat kepada sekalian kau nak cari duduk kat mana? Semua ni dia yang tak jadi. Itulah ibaratnya saya buat gitulah. Bulat. Sekian dalam duduk dalam tu. Jadi Allah tu tadi yang laisa kamitslihi syai'un, tak boleh disumpamakan. Dia nyatakan menerusi Nur
Muhammad yang pertama jadikan. Daripada Nur Muhammad baru jadi Lauh Mahfuz, jadi syurga, jadi neraka, jadi malaikat, semua terjadi dah. Sedangkan Nur Muhammad sejak azali lagi dia mengelilingi semua. Semuanya terjadi daripada Nur Muhammad. Habis. Kau nak cari duduk kat mana, situlah dia. Kalau kau kata kat alam ni semua tak betul. Betul? Jadi faham tak? Maknanya kamu buatkan bulatan tu Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad tu barulah nanti disuluh jadi Lauh Mahfuz, jadi ni. Semua terjadi daripada Nur Muhammad. Itu tadi. Sedangkan Nur Muhammad jadi daripada Nur Zat. Itu saya cakap tadi, keluarlah engkau daripada dirimu. Iaitu keluarlah engkau daripada sekian alam ni tadi. Irji'i ila Rabb. Baru kau nampak Nur Muhammad tu tadi, dia adalah tangan-tangan kekuasaan Allah. Ibaratnya crown raja tu beri kepada Nur Muhammad lah. Dia pemerintah sekian alam. Sedangkan Muhammad tu tidak lain daripada sifatku. Dan sifatku tak lain, semuanya tidak ada yang ada hanya menyatakan aku. Ada dua lagi, mana ada? Nur Muhammad pun tak ada. Lebur kan? Tapi nak menyatakan, Allah tak terus nyatakan Lauh Mahfuz. Allah nyatakan Nur Muhammad dulu. Daripada Nur Muhammad tu baru jadi dalam tu semua. Dan Nur Muhammad tu makin mengembang, membesar. Tu akbar dia tu tadi, sifat dia tadi. Sifat dia tadi membesar. Sejak mula diceritakan macam belon. Lebih gitu. Macam membesar. Tak boleh kita nak. Jarak dia daripada 1 ke 1 500 tahun perjalanan. Ini kita kecilkan sebab kita nak ambil faham. Tapi kalau Rasulullah pergi tadi Mi'raj sampai kat Nur Muhammad, Nur dia tu tadi, lebur tadi, dapat ada 500 lapisan cahaya. Daripada satu lapisan tu 500 tahun perjalanan. Bila nak sampai ke 500 tu? Tapi bila dah sampai ke dinding Nur Muhammad tu, pasti yahdillahu li nurihi mai. Asal Allah akan sampaikan lebur. Cukup. Masalah kita tak sampai ke dinding Nur Muhammad tu. Bila sebut Nur Muhammad ni, kita dah petikaikan. Mana ada Nur Muhammad ni, apa benda siapa? Banyak orang sekarang. Nur Muhammad pun dia tak faham. Kita alhamdulillah kita tahu dah Nur Muhammad, kita tahu kan. Allah yang jadikan yang pertama-tama Allah ciptakan adalah Nurku, Nur Muhammad. Allahu nurus sama. Dia yang menerangkan 7 lapis langit, 7 lapis. Dia menciptakan 7 lapis langit tu. Kat 7 lapis langit tu ada apa? Ada syurga, ada neraka, ada macam-macam. Tempat alam Jabarut, alam Malakut, semua tu. Semua tu duduk dalam sekian dan yang keliling tu tadi ada Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad tu jadi dia suluh semua. Kita ingat matahari yang terang, rupanya Nur Muhammad yang suluh. Kita nampak bulan terang bila malam, sebenarnya Nur Muhammad yang suluh. Dan kita nampak pokok, bukan pokok tu nyata pokok, tapi dia yang suluh, kita nampaklah pokok. Sebenarnya apa? Menyatakan diri apa pun sekian alam, menyatakan yang ada hanya asyhadu alla, menyaksikan Allah, tak menyaksikan yang lain. Jadi apa tu pasal Sayyidina Abu Bakar kata, tidak aku pandang sesuatu melainkan Allah lah dahulu. Dan Sayyidina Ali kata, setelah aku pandang sesuatu, tidak lain yang aku pandang di dalam tu melainkan Allah. Kalau orang tak faham, engkau pandang kayu tu, bukan kayu tu Allah. Tapi sebelum wujud kayu tu aku dah tahu dah. Nak menyatakan Allah. Itu yang dia maksudkan tadi. Fa'ainama tuwallu fazama. Ayat tu mutasyabihat. Perlu jumpa orang arif bila baru boleh dipecahkan. Jadi alhamdulillah kita beruntung kerana diberi nur cahaya untuk dapat melihat yang nyata jelas adalah Allah. Tanpa nur dia tu tadi kita akan melihat, tanpa nur tu kita akan jadi dipanggil tadi sumum bukmum humyum fahum lah, buta tuli tak mau memahami. Akal dia tak sampai ke situ. Rugi lah. Jadi kita ni beruntung sebab Allah yang membukakan perkara-perkara mukasyafah. Dia bukakan ghaib yang kita tak tahu tu dia. Kerana kita fakir. Fakir ni tak punya apa-apa, kosong. Bagi kita yang kosong, tak punya apa-apa,
baru dia yang bukakan, tahulah kita. Tahunya kita sebab dia yang maha tak. Kita tak punya apa-apa, fakir, tak punya hidup, tak punya penglihatan, kita duduk kat situ. Jadi bila kita dengar, kita mendengar dengan pendengaran dia. Tapi kalau kita tak duduk kat fakir, kita rasa kita mendengar, kita rasa kita melihat, kita rasa hidup, rosak kita. Tapi kalau kita duduk kat fakir, tak punya apa-apa, hidup pun Allah punya, semua kita tak memiliki apa-apa, untunglah kita. Kita akan tahu dia aja semua. Sekalipun hak dia, semua hak dia. Bersedia untuk kalau diambil oleh Allah Ta'ala, tempat kita bersedia sebab semua hak dia. Diri kita pun sendiri, hak dia. Kita bersedia kalau ambil pun. Apa pun kita olahkan semua. Kita olahkan. Semua hak dia, hak dia, hak. Ada zikir yang paling tinggi, mana zikir orang makrifat. Yahu haq, Yahu haq. Mana dia nampak semuanya hak Allah semua. Apa pun semua dia nampak hak Allah. Diri dia semua dia nampak hak Allah. Sekali pandang dia nampak semua ni hak Allah. Jadi dia rasa tak punya apa-apa. Jadi tak punya apa-apa, apa nak diambil lagi? Tak? Tak punya apa-apa, yang ada hanya apa nak diambil lagi? Tapi kalau kita tak faham tu, ni kita punya, nak diambil tu kita tak boleh terima. Kita berbalah-balah. Faham jadi itulah sikit sebanyak pagi yang bagus ni, insya-Allah. Kita nak ceritakan bab mimpi tadi, tidur kan. Olahkan setiap kali tidur tadi, olahkan. Jadikan dan dalam mimpi itu nyata. Mana bawakan dalam mimpi itu sebenarnya diri kita sebenar. Tu. Bila kita duduk macam ni, Nabi kata kebanyakan orang yang bila dia mati barulah dia hidup. Jadi kita tak nak. Kita nak jadikan kita yang benar-benar hidup, kita merasakan yang hidup hanya Allah. Kehidupan kita hanya dengan Allah, maka kita ni orang yang hidup. Nabi kata lagi satu hadis, kata orang yang mati, orang yang lupa kepada Allah. Orang yang betul-betul ingat kepada Allah, itu yang hidup. Dia bukan sebut dah, jangan salah faham. Orang sebut belum tentu dia ingat. Ini Nabi bagi tahu siapa yang ingat kepada Allah itu yang hidup, tak mati. Tapi bagi orang yang lupa kepada Allah itu yang mati. Jadi jangan matikan diri kita. Yang tu tadi, hidup dengan Allah. Matikan, jangan ada kehendak kita, tapi hidupkan dengan ingatan dia aja yang itu tadi, ingat itu yang hidup nama dia. Itulah kehidupan yang sejati. Sampai bila-bila pun ingat dia yang ada. Kita tak ada. Sekian, insya-Allah jumpa kita. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita berkumpul pada majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia memanggil kita dalam keadaan kasih sayang dia. Dia yang menyatakan panggilannya, dia juga yang menyatakan kehidupannya juga. Kita hanya mengesakannya sahaja. Jadi nak menyatakan bahawasanya ayat yang Rasulullah beritahu mubasysyiran wa nazira. Nabi Muhammad SAW menyatakan kabar gembira. Perkara yang kabar gembira ni adalah perkara yang terlalu gembira yang Rasulullah nak suruh sampaikan ni, iaitu bersama berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dinyatakan, ketegasan ke, keabadian ke, tajuk yang diletakkan dalam YouTube ni, semua tu menyatakan kabar gembira sebenarnya. Peringatan pun kabar gembira supaya kita tidak leka, tidak lalai, tidak alfa. Itu ketegasan lah, macam yang semalam tu ketegasan. Itu sebenarnya tajuk yang menyatakan untuk memperingati diri kita. Bukan kita nak memporak-poranda ke, tidak. Sebenarnya inilah yang sebenarnya. Tajuk-tajuk yang diletakkan tu semuanya tajuk Allah yang letak sebenarnya. Ketegasan macam ni, keabadian macam ni, keasyikan macam ni, kan. Jadi semua tajuk-tajuk tu Allah letak semua. Jadi peringatan tu untuk diri kita. Kita ni alhamdulillah Allah Taala menyatakan ahli-ahli Allah, kan,
yang difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya manusia yang difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kenal diri, kenal Allah ni, dia amat-amat mengasihi orang-orang yang semua sekali masyarakat umat Nabi Muhammad SAW sebenarnya. Sebab tu kita nak menyatakan, saya pun kalau untuk dinyatakan peringatan ni, saya pun bagi tahu juga. Mungkin dengan sahabat saya, isteri saya, anak saya, memang saya akan beritahu, kan? Sebab kita rasa cerita kabar gembira ni adalah suatu yang nikmat, yang tak dapat nak dinyatakan, terlalu nikmat bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita fikirkan, Nabi Muhammad SAW suruh fikirkan benda ni, fikirkan apa saja yang berlaku, fikirkan untuk menyatakan keesaannya saja. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita semua dikumpulkan kembali di majlis Allah Subhanahu Wa Taala dan majlis agung Nurul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Saya rasa yang nak disampaikan, diutarakan pun semua sudah disampaikan semua. Jadi saya tak boleh berkata apa-apa. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Sekian saja jumpa kita. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan kita semua mendapat keteguhan daripada Allah dan pemeliharaan Allah. Kita duduk dengan Allah SWT aja, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.